بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah atas taufik dan hidayahnya Allah dalam ramai-ramai ahli qaryah kita. Allah pilih kita mai solat maghrib berjemaah, dan dalam ramai-ramai hak jemaah tadi kita Allah pilih duduk sat sementara. Bukan sebab hujan, tapi nak tahu apa yang boleh buat balik ramai pada malam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, hari itu kita tangguh sat kuliah. Pasal saya balik kampung di Langkawi. Hamailah cuti apa pun duk penuh itulah. Ini tempat pelancongan ni. Tapi alhamdulillah yang berulang tu masih ada. Duk ingat mereka tukar sungguh tak masih ada. Baik, kita sambung hadis yang ketiga yang belum dibaca tentang hadisnya atau matannya.
Hari itu kita menceritakan tentang rawi kita, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, yang nama IC-nya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kita dah cerita dah antara hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, iaitu berkaitan dengan berubat seorang ketua kampung dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan antaranya lagi berkaitan dengan secara ringkas yang kata Abu Sa'id Al-Khudri ini, dalam satu kisah secara ringkasnya, suatu hari Abu Sa'id ini dia rasa lapar sungguh-sungguh. Dia seorang yang berada sebelum Islam. Bila main Islam pun dia orang berada, tak lama dia jadi orang yang fakir, orang yang tak ada duit, lapar sedia. Sebab tuan-tuan, ramai di kalangan sahabat termasuklah Rasulullah yang hidup mereka sentiasa lapar. Orang yang lapar ni kalau mengaji dia mudah masuk daripada orang yang kenyang, beza. Sebab tu sebelum main kuliah jangan makan ni. Bila dah makan kenyang dah, sendawa, sembahyang pun sendawa. Orang duk baca doa amin dia duk sendawa. Bila mula kuliah dia mula lali mengantuk. Asyik mula kuliah je mengantuk. Asyik mengantuk je kuliah bermula. Jadi makna kata perut kita ni sentiasa kenyang. Tapi yang kata di kalangan sahabat termasuk Rasulullah, dalam kehidupan mereka senantiasa rasa lapar. Mereka tidak ada pilihan makanan, jika ada apa pun dikira alhamdulillah. Makan, ada roti, alhamdulillah. Ada apa, gandum lebih kurang, alhamdulillah. Kita siap ada pilihan lagi. Nak pilih nasi jenis apa? Nasi putih, boleh. Nasi minyak, boleh. Hujan panas, boleh. Nasi biryani, boleh. Lauk boleh pilih, boleh. Kambung, ikan cakap, punya boleh pilih, pilihan mahal. Contoh, nah, saya ni cerita sikit dah iklan. Balik baru ni saya jumpa seorang asatizah, antara orang kuat Langkawi. Lepas kuliah sembang dengan dia, macam mana pendapat Ustaz isu kita ni? Dia kata isu apa? Isu itulah ikan mahal tu. Tuan-tuan, menjadi satu perbincangan pada golongan para asatizah, bukan golongan netizen sahaja. Golongan para guru juga menjadi satu perbualan. Tapi majoritinya, dan termasuk juga dengan pemikiran saya ni, sekadar kemampuan kita, dan saya rasa sebahagian daripada tuan-tuan pun fikir lagu ni. Bukan ke semua. Apa dia? Dia lagu ni, fikir cerdik lagu ni. Bukan sebab Langkawi tu tempat mertua saya, tapi sebab akal Allah bagi. Nombor satu, yang kata Langkawi ni, tuan-tuan start beli tiket, tahu dah. Kat sana barang tak usah duk tanya hak murah, tak usah duk tanya. Makna kata poket mau duk tebal, tak mau bawa tebal, bawa kad kredit. Makna kata memang makan modal. Dah nama satu tempat pelancongan, kemudian pilih tempat makan hak kita kata pisau letak di tengkok dah. Ni bahasa kampung kita. Dah tahu kata, oh Langkawi ni tempat mahal ni. Tonton gerak sikit duit, gerak sikit duit. Saya terus balik kampung pun makan modal. Rumah mertua, kereta sendiri, nasi rumah mertua, tu pun makan modal. Di tempat pelancongan. Tambah pula kita pergi pula, oh lapar lah, pergi pilih tempat letak pisau kat tengkok, bukan sembelih, maksudnya harganya tinggi. Dan sebab apa? Allah bagi pilihan akal kat kita. Lapar sungguh lah, bot body. Dia kata ni kalau makan sini cari mampu ni. Sabar Ustaz, tahap Ustaz. Bukan tak pernah puasa. Ni saja tahap Ustaz, makan atas darat sana, Lombok kedai. Setiap meter ada kedai. Murah mahal je. Kedai nasi Arab kita mewah, sana gerai biasa-biasa ya, pun kedai nasi Arab. Mana kata pakat nega belakang, pilihan di tangan.
dah lah pergi makan tempat tu sepasal. Ni saya cerita dekat tuan-tuan supaya otak ni perlu berkembang. Jangan ikut netizen sangat. Netizen ni kadang-kadang, yalah dia kadang-kadang tak nak kerja apa, duduk di rumah baca apilah. Dia komen ikut suka dia. Tuan-tuan tengok ayat masak ni ayat ni. Ayat ni lah tu. Ayat masak ni, ayat kosong tu 2-3 ringgit, 4 ringgit. Pasal apa? Pasal tu restoran tengah laut. No, restoran dalam laut. Ayat tu tak ada paip tarik. Tak ada paip lalu ke bawah. Dia kena angkut dengan bot. Angkut hantar. Dia cas habislah bot tu. Kemudian pula restoran yang buat dekat laut tu tuan-tuan, tak boleh satu pun sisa-sisa makanan jatuh dalam laut. Dia pun kena jaga. Mau duk basuh, sisa tu kena angkat pergi buang lidah. Dengan kos macam tu punya pasal, takkan nak cas RM1 saja. Takkan nak cas RM5. Logik kata. Kemudian pasal ikan, pasal bak ikan jangan duk kencing lah. Pasal saya peminat ikan. Baru-baru ni muzakarah dengan Ustaz Izul. Tok Guru tuan-tuan, dia pun minat ikan juga. Saya sebut lagu tu lah. Ikan, kata owner tuan punya restoran, ikan itu adalah ikan show. Ikan yang tidak dijual, dibuat sebagai perhiasan di restoran besar ni. Di rumah saya pun ada syakak 3-4 kilo sekor. Memang tak jual. Orang tanya tak jual. Tapi kalau orang nak juga, nak bagi sedap hari hati kita jual, mesti tak harga lain. Tak apa clear lah Ustaz. Hujan-hujan ni tak nak lena. Contoh lain ada tak? Tuan-tuan ada motor lama. Orang putih sebut old school. Motor Honda bulat hak lama tu. Saya pergi rumah tuan-tuan, contohlah tuan-tuan jemput makan nasi rumah. Contoh. Saya pergi makan nasi rumah tengok. Haji, motor ni beli bila? Allah tahu, sebelum merdeka lagi ni. Contoh. Ni semua barang ori tu. Semua barang ori, tak tukar apa. Tayar dah tukar, tak tukar tayar pelik juga. Tayar dia tukar, hak ni semua original. Seat pun hak lama. Jual kat saya boleh tak? Ustaz jangan sebut lagu tu. Nantu saya minta pun saya tak jual. Nantu tambah Ustaz pula tak nak tahu daging puang dengan saya pakai dak-dak. Saya kata Haji, jual dah Haji. Kok lah saya naik motor ni pergi kuliah, Haji dapat pahala. Dia pun betul juga lah. Tak apalah kalau Ustaz nak RM15,000. Makna kata benda tu dia sayang. Dia tak jual. Habuan dia simpan di rumah. Lak merelip hari-hari. Tapi dah kita nak juga, dia jual juga. Tapi jual dengan harga puas hati dia lah. Takkan nak jual RM1,000. Motor lama. Lebih tu dia kurang. Sebab tu dalam jual beli, tuan-tuan dia ada reda pihak penjual dan pihak membeli. Bila sudah makan, sudah dibayar, settle. Tak usah duk ingat. Jadi makna kata apa? Bukan tajuk kita hak tu. Nak sebut kata kita ni ada pilihan. Pilihlah hak murah. Cari hak murah. Tak usah duk pilih sangat. Mau kalau pilih sangat, tanggunglah dengan sebab pilihan kita. Macam sahabat ni lapak straight. Sampai tahap lapak merungut kepada kakak dia. Dalam kisah tersebut, kakaknya tak silap nama saya Furai'ah. Kakak ataupun adik tapi perempuan. Kakak dia kata, wahai Sa'ad, hang ni apa pasal nampak teruk sangat ni, mengelumpak ni lagu mana? Dia kata lapak semua lapak. Lagu ni lah hampir jumpa Rasulullah. Tengok dalam ramai-ramai sahabat, kak dia suruh pergi jumpa Rasulullah. Demi Allah yang kata Rasulullah ini, dia akan memberikan apa yang ada pada dia. Yang kata Nabi tadi ni, apa yang ada dekat dia, maka orang main minta, Nabi akan bagi. Dan kalau Nabi tak ada benda tu, Nabi akan suruh sahabat dia, Nabi buat apa nama announcement. Mana-mana sahabat boleh tolong sahabat kita ni. Mana kata akan dapat juga benda tu. Walaupun Nabi tak bagi, sahabat lain boleh bagi. Sebab tu kakak dia kata, demi Allah, hang akan pi tak sia-sia bila mana bertemu dengan Rasulullah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ni pun rembah motor saya tambah. Megaya nak sampai dekat rumah Rasulullah kan dengan masjid sebelah-sebelah. Gaya nak sampai ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah. Mungkin hari Jumaat kalau lebih kurang sedang berkhutbah. Dengar di telinga dia antara petikan ataupun khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi kata, jagalah maruah kamu daripada meminta-minta sedekah
maka Allah akan menjaga kamu. Dia dengar-dengar Nabi siapa tahu tujuan dia pergi buat apa. Gaya sampai dengar khutbah bunyi, Nabi kata, jagalah maruah kamu ni daripada meminta-minta sedekah, Allah akan menjaga kamu. Tuan-tuan, orang Kedah kata serot, faham tak serot? Dia jadi semangat tadi ni nak pergi minta, tiba-tiba jadi serot, jadi seolah-olah macam Nabi tahu dia main nak minta. Dia pun duduk sat bagi dengar habis khutbah, dia pun start motor balik, motor saya tambah. Sampai di rumah, dia tengok kak dia duduk hujung dinding tu. Tuan-tuan, pegang perut ni, pedih, lapar. Kita lapar ni kadang perut tak pedih, ketak. Orang yang lapar kalau ketak tu, hak tu antara tanda-tanda kencing manis. Ni doktor kata, antara lapar tak ada napa ni, ketak dah ni, sejuk, tu antara ciri-ciri kencing manis. Kalau lapar, ketak kepala, sakit kepala, hak tu ciri-ciri kencing kawan. Itu saya tambah lah. Jadi makna kata apa? Lapar suruh ni mengelupak kak dah. Balik Abu Sa'id, kak ada tanya, wahai Sa'ad, macam mana, ada hasil dah? Dia kata, kak gaya saya sampai je, saya dengar Nabi berkhutbah, Nabi sebut, jagalah maruah hampa ni daripada meminta-minta, Allah akan jaga hampa. Lepas tu kak dah tanya, habis Tuhan minta ke dah? Tak jadi, kak pakai ayat tu lah, saya pun balik lah. Kak dah kata apa? Bagus. Makna kata apa tuan-tuan? Ni antara sebahagian kisah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, antara sahabat yang top 10 juga yang meriwayatkan banyak hadis. Kalau tak silap saya, lebih kurang 1000 lebih hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Lah cerita pasal dia, sajalah cerita pasal sahabat ni. Kok esok ni tuan-tuan sembang kedai kopi, boleh tak cerita pasal sahabat walaupun tak pandai cerita pasal hadis. Malik bin Sinan pak dia. Malik bin Sinan ni juga ada kisah dia. Antaranya tak silap dalam peperangan Uhud, Nabi pakai baju besi. Tuan-tuan, baju besi zaman dulu selai besi tapi panggil selai, tak apalah. Lebih kurang 100 kilogram selai baju perang. Tapi Nabi pakai 200 gram baju sahaja. Kasut tajuk lain. Kita kalau pakai selai pun pakai tak jalan dah. Pakai dolai sambil ribah bukan pakai duk sengak lagu ni, pakai duk sengak lagu ni tak apa. Ni pakai sambil duk ribah kiri kanan. Tu baju besi zaman tu. Pedang 3 ke 50 kilo satu bilah pedang zaman dahulu. Kemudian Nabi pakai topi besi. Pakai tak lagu tu, topi besi Nabi, dia ada macam kita kata rantai sisik-sisik tu. Sisik tu ada 2 kanan, 2 kiri. Dalam peperangan tersebut Nabi lawan, tiba-tiba Nabi terjeluh. Bahasa piau tu. Orang panggil apa sini? Termasuk dalam lubang lah. Terhumban. Teruk sangat kau neraka. Kira termasuk dalam lubang tu, lawan-lawan perak masuk dalam lubang tu. Bila masuk dalam lubang tu, jerlih masuk, hak sisik tadi ni tertikam pipi Rasulullah. Bila tertikam pipi Rasulullah, terpacak di pipi ni, ada seorang sahabat dia perasan. Dia rembah lari, dia pergi tolong Nabi. Dia tak pegang dengan tangan, dia pergi tokak dengan gigi dia, cabut tak satu, dia luah. Puk. Masa dia luah sisik tu, satu gigi dia juga patah dan keluar turut sekali. Ada satu lagi dia tokak kali kedua, dia luah pula, satu sisik keluar, maka gigi dia yang kedua pun tercabut keluar. Sebab tu sahabat ni antara gigi dia 2 depan tak ada. Siapa dia tuan-tuan? Antara sahabat 10 yang dijamin syurga, yakni Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Ni sahabat ni bukan dalam main. Kemudian bila sisik tu tercabut, darah keluar. Bila darah terkeluar, masa itulah main lagi seorang sahabat lari, puk, dia pergi seduk darah tu, dia telan turun. Sahabat kedua tu siapa? Ni dia, ayah kepada Sa'ad, yakni Malik ibn Sinan, pak dia. Hak tu secara ringkas tentang
sahabat yang meriwayatkan hadis kita pada malam ni. Baik, kita baca dia kata apa. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, berkata, Tuhanku yang maha agung dan maha tinggi, sesungguhnya seseorang hamba yang telah aku berikan padanya kesihatan tubuh badan, itu dia, dan aku luaskan baginya rezeki, berlalu tempoh 5 tahun dalam keadaan dia tidak membayar kepadaku, yakni melakukan ibadah haji di Mekah, nescaya haramlah segala nikmat tersebut. Hadis riwayat oleh Ibnu Hibban. Itu dia. Bahaya agak ni, niat ancaman. Bagi orang yang pertama Allah kata sihat tubuh badan. Yang kedua Allah kata aku bagi rezeki ke dia berlimpah ruah. Waktu pandemik ni orang teruk juga, kena buang kerja, makan pun catu, beli nasi lemak sebungkus tahan sampai sehari. Buat apa? Nak jaga untuk esok pula. Tapi dia senang lena. Pagi saja cikencok contoh. Tengah hari nasi biryani, malam nasi Arab. Oh kira nampak terjenuh, Kereta 4-5 buah, 3 tak naik, 1 duk ganyah pasal sayang. Dalam tempoh 5 hari dia tak ada rasa pun nak pergi buat haji. Maka kata Allah, aku akan haramkan segala nikmat tersebut yang aku berikan kepada dia. Jangan buat pasal. Hari tu zakat sepasal lah. Hak tu rajin orang lepas buat dek je hak tu. Hak tu kita dah bincang dah. Jadi pada malam ini iaitu berkaitan dengan haji. Sebab tu Quran sebut antara yang kelimanya rukun Islam adalah haji. Tapi kena ingat, dia tak semudah itu. Ustaz no, saya ni fikir-fikir sihat ni. Oh memang saya sihat ustaz. Petang-petang saya duk kayuh juga. Petang-petang saya kayuh daripada Bukit Jana pergi cakap ibu. Sembang dia lah. Kayuh macam tu pakai bulan ikut agak. Mata nabang tu sihat ustaz tu. Oh ya ke. Duit ni kira alhamdulillah lah. Kira di Bukit Jana ni saya antara sponsor terbesar masjid dah, alhamdulillah ustaz. Kemudian apa dia lagi ya? 5 tahun tu ustaz noh. Saya dah jadi lagu ni dah lama 10 tahun dah ustaz. Bila dengar pada malam ni saya rasa cuak juga. Jadi lagu mana ustaz? Baik, Quran sebut apa tuan-tuan? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah, kemampuan, mampu. Dalam rukun Islam, dalam bab wajib ni Allah letak mampu. Yang kata mampu tu lagu mana? Bila ada syarat-syarat ni, maka tuan-tuan kena pilih. Maka kalau tak cukup syarat ni, tak apa. Tak lengkap syarat ni, tak apa, dimaafkan. Tak dikenakan ancaman seperti yang kita baca tadi. Tapi kalau cukup syarat ni, memang kena bergerak pergi dah. No? Saya pergi dah ustaz, tapi umrah lah. Umrah tajuk lain. No? Tuan-tuan nak pergi pula, jom lah. Umrah. Tapi mahal lah. Harga lantai pun kat 8. Lantai siling tak gini. No? Tambah pula lampu elok lagu ni lagi mahal. Saya nak sebut kata apa? Kalau nak pergi lah. No? Seronok bila pergi umrah ni. Bukan nak promosi, nak habak. Baik. Antara kemampuan yang dimaksudkan secara, saya sebut secara bagi mudah faham lah, kita ambil poin. Yang pertama, antara kategori yang istita'ah ataupun yang dikatakan mampu, yang dia kena pergi kalau takut dengan ancaman ini, yang pertama kata ulama, ada perbelanjaan bagi dirinya, perbelanjaan bagi diri sendiri, tanggungan yang dibawa dan orang yang ditinggal yang wajib tanggung nafkahnya. Makna kata syarat nombor 1, kalau dia nak pergi haji, perbelanjaan dia, perjalanan dia, makan minum kat sana, penginapan dekat sana, ubat-ubatan makalah sakit kat sana, contoh. Sana clear. Tapi pembelanjaan sana tak dikira dengan pembelanjaan hak ditinggal di rumah. Hak tu tajuk lain. Kalau sekali tak dikira juga.
Makna kata untuk kita nak pergi buat haji ni, makan, minum, perjalanan apa semua complicated tu asing. Dan kena ingat, kena tinggal juga hak di rumah di bawah tanggungan kita, juga perlu ditinggalkan, kita kata wang lah ataupun duit. Mau cakap lah tuan-tuan, amboi panjang rehat sah. Ada seorang maklum, ni mak cakap tuan-tuan, kalau kena pun nak buat lagu mana? Ustaz, awak maklum ni ustaz oi, orang pun orang. Maklum ni ustaz oi, maklum hang tu dia kata dia keluar pergi dakwah. Kita faham tak? Dia keluar pergi dakwah kat sebulan dua, ustaz oi lama. Maklum duduk di rumah ni dengan anak-anak ni ustaz ni kadang-kadang tak makan datang apa. Kadang-kadang kutip pakai kangkung lagu tu lah ustaz tu. Kira pakai anak ni pergi mengaikan puyuh, jangan balik ke darah makan lagu tu. Lepas saya apa? Pasal Pak Long hang keluar pergi berdakwah, dia tak tinggal datang apa. Faham dia sebut lagu tu? Keluar dakwah tak salah, tapi tengok hak mana lebih wajib, lebih aula. Saya sebut lagu ni pasal berlaku. Dia kena faham dulu. Nak keluar okey, tapi ingat orang di rumah itu di bawah tanggungan jawab, ya, tanggung jawab kita. Isteri ada haknya, anak-anak ada haknya. Bukan hanya seronok keluar pergi berdakwah bagus, tapi kena tengok yang mana lebih aula. Pasal hak tu wajib, tak buat dosa. Ada seorang sahabat kerja ibadat sampai ke sudah. Dalam masa 24 jam dia sentiasa ibadat, sampai isteri ni mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ni kira macam tak nikah apa. Ni saya buat cerita lah, nak bagi faham. Kira saya ni nikah tak ada apa Rasulullah. Laki kira nak buat kerja ibadat lah. Saya nak larang pun dah ibadat. Lagu mana Rasulullah? Maka Nabi bagi nasihat kepada suami dia, isteri ada haknya, anak ada haknya. Berpada-padalah. Jadi makna apa tuan-tuan, kena faham dulu. Macam saya kan, duk pergi kuliah-kuliah ni, hak di rumah tak boleh tinggal. Maksudnya duk perang-perang kat luar, dekat rumah buat tak tahu, duit apa tak tinggal, makan apa ikut suka hampa lah. Oi, tak boleh, dosa juga. Dosa. Sebab tu saya kalau hujung minggu saya tak ambil kuliah, saya bawa mereka berjalan. Malam pun tidur di luar. Nak sebut apa? Ada hak dia, macam kita bincang waktu ni. No? Beringat. Baik. Perbelanjaan kita pi cantik, hak tinggal di rumah pun cantik. Yang kedua, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan ni tak semestinya kosong daripada penyakit. Bila kita sebut lagu ni tanpa huraian, ada orang kata apa? Oh lega tak, oh Pak Long kira tak wajib pi no. Pak Long pasal apa? Pak Long kena pergi balik. Oh, kena kerat dekat. Tak lah, kita sampai tahap kerat. Tapi bila cek-cek gula tu tekat dari 9 juga, tahu 9 10. Hak tu tak kira. Maksud sihat tubuh badan ni iaitu bukan penyakit kronik. Kronik no, penyakit hak teruk. Jenis dia nak kena usung apa nama bisi, hak tu tanya oleh tak payah pergi, tak apa. Kemudian hak jenis penyakit jangkit ni, contohnya macam hak kehla ni lah. Tapi lah dah jadi isu lain lah, ikut pada fatwa lain pula. Tak apalah ke mana pun. Kira-kira kita ni penyakit kronik, no, tak boleh kena debu pasyak. Kalau kena leka kena sesak nafas, asma apa semua, jadi tak dikira wajib pergi. No, darah tinggi teruk sangat ni, jantung lemah, dengar bunyi kapal terbang, kira Allah tahu nak mampus lah ni, contoh. Maka tak disebut dalam kategori syarat pergi. Maksud sihat tubuh badan ni, walaupun ada penyakit tapi tak teruk, boleh diwajibkan pergi. Antara syarat yang kedua. Yang ketiga, aman perjalanan dan kenderaan. No, aman perjalanan dan kenderaan. Andai katalah macam dulu tuan-tuan pergi naik kapal, pokok ayah-ayah tuan-tuan lah, yang pergi haji naik kapal zaman dulu lah, makan masa berbulan. Sebab tu yang mana mati atas kapal pakai buang dalam laut lah, takkan nak simpan, mana ada peti simpan apa. Mati pakai buang dalam laut lah. Laut ni naik kapal terbang. Kalau tak selamat, no, anda kata perjalanan kita tak selamat,
Naik kapal terbang pun jadi huru-hara. Contohlah kapal terbang lah pun tak macam-macam lah, orang tembak lah, orang apa pun. Jangan kita tak selamat. Kemudian dekat sana pula contoh berlaku perang, kena tembak sana, kena tembak sini, maka itu juga tidak termasuk dalam kewajipan kita untuk pergi. Kalau berlaku macam ni punya cerita. Nah, kes COVID ni dah lebih kurang. Bila masuk kapal terbang ada jangkit habis. Cerita awal dulu ni. Lah mungkin sebab alhamdulillah atas nama ikhtiar kita pakat-pakat cucuk. Walaupun dah tak cucuk tak apalah, pendapat masing-masing lah. Kalau pergi umrah kena cucuk umrah pula. Yang mana kena dah cucuk Sinovac kan, macam saya kena tambah satu lagi, penggalak. Bukan cucuk penggalak jadi galak terus dah. Maksudnya menguatkan sikit lagi lah, kita kata antibody. Sebab Arab Saudi dia tak terima cucuk daripada buatan China. Terlebih kurang kita faham lah. Kena tambah lagi jadi 3. Kemudian kalau tak cucuk lagi umrah, tambah cucuk lagi jadi 4. Kira bau ni cucuk sajalah. Kalau tuan-tuan cucuk belah kanan, lebam sajalah. Nanti pergi pakai ihram, kamu lebam semua dapat cucuk semua lah. Kira boleh nak cucuk lagi. Ni anak tak nampak lebam teruk ni. Tu contoh. Nabak kata apa tuan-tuan, dah ni saja cucuk sahaja. Baik. Yang seterusnya, yang kelima, kuota Arab Saudi. Hak ni ulama kontemporari. Hak ni hak terbaru. Dulu pasal orang tak jenuh. Orang tak jenuh pi. Lah ni dia jenuh. Maksud saya jenuh ni ramai. Setiap negara akan hantar puluhan ribu peserta ibadah haji. Maka ulama di Arab Saudi mengeluarkan kuota. Berapakah kuota yang dibolehkan setiap negara berpi? Maka itu juga dikategorikan sebagai istita'ah. Makna kata apa tuan-tuan? Kemampuan. Walaupun kita ada syarat lain, tiba-tiba nama kita tak termasuk dalam kuota untuk pergi sana, maka tuan-tuan jangan risau. Perkara tersebut dikira belum lagi mampu. Tapi kalau semua dah ada, maka kena pergi. Itu fatwa kontemporari yang terbaru. Baik. Sudah habis dah. Masa tak mengizinkan. Itu antara syaratnya disebut sebagai kemampuan untuk pergi ke sana, sihat tubuh badan, perjalanan ada pembelanjaan kita, pergi dan balik, makan dan minum, penginapan di sana, dan hadir rumah pun jangan lupa. Kemudian aman perjalanan kenderaan tadi ni. Kemudian juga tuan-tuan sekalian, iaitu kuota, hak yang terbaru ni. Baik. Saya sebut lagu ni lah. Maka cakap tuan-tuan, jangan kecil hati kita bincang antara tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman, tanda kiamat. Orang pergi haji ni, dia ada beberapa tandanya kiamat. Jadi bila saya sebut pada malam ni, tuan-tuan kalau nak pergi haji, harap-harap tak ada benda ni. Harap-harap tak ada benda ni. Yang pertama, dia pergi haji dengan niat melancong. Dia sihat tubuh badan, semua dia ada, dan duit dia lebih. Kira dia pergi ni bukan niat nak cari redha Allah, bukan sebab Allah suruh, tapi sebab nak melancong. Kira pergi ya, orang rakam. Tawaf, orang rakam. Sa'i, orang rakam. Semua orang rakam. Tak pun dia rakam sendiri, selfie. Kita pergi, tuan-tuan pergi dekat tu pengalaman saya 2019 pergi. Sambil dia tawaf, sambil dia usung telefon. Tak comel orang tengok, tak comel. Nak buat kenangan, jangan buat waktu ibadah. Habis settle semua, pergi pula ambil gambar, tak apalah. Masalahnya ambil gambar, perang. Nak cium Hajar Aswad pun perang. Ambil gambar, time tu cari mampus lah. Telefon saya hilang pun. Lari anak gede-gede pun ambil gambar. La ilaha illallah. Pasal faham kita, orang ambil gambar nak tunjuk orang. Tunjuk kat tempat, tunjuk orang di Malaysia ni dah tak pergi ni. Mana kata apa tuan-tuan, jaga benda ni. Aku pi sebab Allah suruh, aku pun dah cukup syarat semua, maka aku wajib pi kerana Allah Ta'ala, bukan sebab melancong. Yang kedua pi sebab apa? Sebab nak berniaga. Orang lagu ni pada pi sana berniaga. Tuan-tuan berniaga pi lah kat sana, laku belakang. Yang ketiga, dah susah nak pi juga.
Ada satu tok guru beritahu dia nak pergi dia umum buat kenduri. No? Buat kenduri itu bukannya nak suruh doa selamat dia pergi, tapi buat kenduri standby siap-siap pushback. Saya tambah lah. Beg kan, tak boleh teruk standby kampit berah kat pintu. Ni saya nak pergi haji ni boleh lebih sikit. Kalau tak mampu tu pergi. Faham ke sini? Nah, dia buh. Ni kalau boleh buh lah, kalau nunggu kemas sikit. Dia buh tu tak ada berat saya nak bawa. Dalam orang nak bagi pun pilih tadi. Ni antara tanda-tanda kiamat ni. Nampak kata hantar mampu nak pergi juga. Dia nampak tahu orang bagi tu. Nah, tu bahaya. Sebut tuan-tuan, mau cakap tu. Rakaman ala-ala. Macam mana saya nak contoh kat tuan-tuan? Saya sembang dengan ustaz. Sebut pasal bagi satu hati tu. Ada orang tuan-tuan, mau cakap lah, saya kasar sikit. Saya orang Kedah. Orang panggil kurang ajak. Ada seorang tu lah, AJK tu. Ustaz tu tak boleh main. Ustaz tak boleh main. Bila ustaz tu tak boleh main, dia kata apa? Ganti ustaz lain lah. Tak kisah apa. Ustaz-ustaz ni main banyak duitnya. Oh, tuan-tuan. Saya bukan jenis marah orang. Walaupun muka garang. Tapi dengar macam tu geram. Ni, berapa? Kalau bahasa kasar lah, hamba yang berapa? Kalau bos 1000 pun belum tentu boleh tebus ilmu hang ustaz tu bagi. Tuan-tuan ni bahasa orang. No, dia kata ustaz-ustaz tu main nak duitnya. Oh. Hak paling teruk. Tapi tak apalah, dah rakam berhenti dekat dia. No, dia sebut lagu tu tuan-tuan. Saya ada dengan guru ni, ada tempat hak kita tak ambil pun. Sebab ni kita nak saham kita akhirat esok ni. Orang bagi, alhamdulillah. Tak bagi, sudah. Ada orang melawak. Orang bagi, kita ambil. Orang tak bagi, kita tunggu. Tu pun ada. Tak apalah tuan-tuan. Dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu. Bahasa ayat tu kena jaga. Kita kalau tak beradab dengan guru kita pun, oi, makan tak habis dah. Apatah cakap lagu tu. Jangan cakap lagu tu. Tempat tu tak jauh tuan-tuan. Sebelah Taiping juga. Dalam banyak ustaz tu, saya ada di situ. Saya pernah bincang dengan guru saya, patutkah saya pergi masjid tu? Dia kata, kita kena pergi lah. Mungkin sebab kita mengajar pokok mereka rasa terkesan. Oi tuan-tuan, lain. Saya main masjid tuan-tuan, lain rasa. Saya sembang dengan Ustaz Zul kan, dia kata seronok macam ni, dia kata seronok. Saya seronok macam ni. Tapi ada tempat tuan-tuan, bila tengok jadual, tepuk dayu, Allah. Nak pergi ke tak? Pergi fikir amanah pun jawab, tu guru suruh pergi juga. Pasal apa? Ada tak kena. Kalau kita mengajar orang kontrol, baik tak payah mengajar. Kalau kita mengajar, orang tak boleh terima, tak payah mengajar. Ataupun tak payah main orang tu. Mak cakap tuan-tuan, nanti akan ada hadis. Tuan-tuan dari siap lah senang. Akan ada hadis berkaitan dengan politik. Ini benda pernah. Saya bukan jenis orang contoh lagu tu, tapi disebabkan dalam hadis ni ada kulil haq walau kana murad. Begitu cerita betul, bercerita walaupun pahit, memang pahit. Sebab depan kita tak tahu lagu mana. Dan tempat tu pula pernah ada ustaz. Tempat tu. Saya masuk tempat tu untuk kali pertama, saya balik rumah esok 2-3 orang telefon. Ustaz, beringat sama tempat tu. Allah. Sebab kita tak mau celaru fikir ni pasal ustaz tu kena halau. Tutup mic halau ustaz. Baik tuan-tuan. Kalau dia tak minta maaf, saya sebut saya siap lah. Esok makan tak habis. Ustaz tu ajak berkenai Tuhan, berkenai Nabi, berkenai pekah apa semua. Macam tu layanan kamu, tuan-tuan. Sebab tu bahaya lah. Tapi tak apalah. Start pada tu saya pun, ni tuan-tuan tengok saya kuliah macam ni, di situ tak macam ni. Kalau tuan-tuan pergi tengok, itu bukan ustaz lagi. Cara penyampaian saya, cara saya mengajar. Pasal saya jadi tak syok lah. Dia tak syok lah bila panggil tu. Kalau nak mengaji, bersifat terbuka. Oh macam tu rupanya. Oh selama ni pun salah dah, duk rasa betul dah. Macam tu kita mengaji. Kena ada sifat lapang dada. Kalau duk takut lama je suruh hatu ni bodoh sombong. Dia sebut itu dah, bodoh sombong. Tak apalah. Saja nak dua, bukan kat orang lain pun. Yang terakhir.
Allah, tuan-tuan saya sebab salah yang pi buat haji semata-mata nak kena Allah. Bukan kena Allah. Nak boleh pergi buat haji tu pun payah, nak dapat nama pun payah. Daftar hari ni 30 tahun akan main tu. Waktu tu kita pun gigim tak ada dah, mata kabur dah. Dah dapat pi kerana nak nama. Bahaya. Contoh dulu ni orang panggil Pak Mat, no? Contoh Pak Mat. Pak Mat dia pun awak apa singgah lu kuliah ni. Okey dia pun mat. Kawan-kawan balik haji kita pun panggil Pak Mat. Pada Pak Mat lagi dah pelah. Pasal apa? Dia tak panggil haji. Allah kita Allah lupa pula panggil haji ke dia. Haji. Beri nyekat awak. Kena panggil haji berbatah balik. Saya sebut lagu ni ada, tapi bukan sini lah. Assalamualaikum Ustaz. Ni haji nak beritahu Ustaz ni, ulah kita tengok tu. Tak apalah ke mana pun. Kalau disebut tu perasaan dia okey, no problem, tak ada masalah. Tapi kalau nak menunjuk, takut pi haji tu pi saja. Tuan-tuan, wallahu a'lam untuk hadis kita yang ketiga. Berapa dah? Lagi 2 minit 3 minit. Hadis yang keempat kita baca bagi layang-layang, nanti kita sambung pula pada bulan hadapan. Sikit lagi saya baca aja. Hadis yang keempat. Larangan meninggalkan jihad. Ni lagi berat ni. Sebut jihad ni tuan-tuan jangan faham pegang parang mentah-mentah. Sosah kata tajuk bab jihad, bulan depan bakal awak parang belakang. Dah. Dia ada masuk dia. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullah bil azab. Pendek ya hadis ni. Malam ni juga boleh hafal. Rawahu Tabrani wa isnaduhu hasan. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, hadis yang ni diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dia tak banyak meriwayatkan hadis, tapi pada tajuk jihad pada malam ni dia meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Tuan-tuan, Abu Bakar satu-satunya sahabat Nabi yang terawal masuk Islam, dan dia ini membenarkan kata-kata Nabi. Sebab tu dia disebut sebagai, digelar sebagai As-Siddiq, yakni membenarkan segala kata-kata Nabi, khususnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita ceramah pada hari itu. Ni sahabat yang Allah Subhanahu wa taala isytiharkan persahabatan mereka di dalam Al-Quran. Siapa-siapa mengingkari persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah, maka kata ulama dikira kufur. Kan ada puak syiah lepas tak pakai sahabat Nabi ni, puak syiah hak teruk. Semua sahabat Nabi kafir belakang. Sehingga kan hak Nabi teruk, Nabi tak payah jadi Nabi. Bukan Nabi yang diutuskan untuk Rasul jadi Rasul. Yang jadi Rasul adalah Sayyidina Ali bagi pendapat mereka. Ni sah, sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia merupakan pak mentua Nabi dan merupakan sahabat yang dijamin syurga bulat-bulat. Tak cukup dengan itu, ketika mana dakwah dia dengan Rasulullah sekali, berhijrah dengan Nabi sekali, dalam ramai-ramai dia yang Nabi pilih. Sahabat lain dah pergi awal dah, tapi tang dia tu duk heran pasal apa dia Nabi tak terus pergi lagi. Dan dia duk harap Nabi akan ajak dia. Tiba-tiba duk tak lama Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku nak berhijrah. Dia kata aku nak ikut. Maka Nabi kata, sebab tu aku makan, aku nak ajak habis kali ni. Seronok dia kata Sayyidatina Aisyah anak dia, aku tak pernah tengok apa-apa seronok sampai tahap tu. Seronok ajak hijrah, bukan seronok pergi kena TI, bukan pergi kena cendoi. Ajak Nabi hijrah, macam mana jauh, macam mana perjalanan bahaya, tak tahu lagi. Tapi seronok sebab bertemankan dengan Rasulullah. Lepas tu tuan-tuan, ada orang dia seronok berdamping dengan ulama. Kalau hari-hari dia tak mengaji,
Dia tak melok dengan mengadak ngaji, dia rasa tak hidup tak lengkap. Orang lagu ni pada ada orang dia rasa cemuh mengaji buat-buat kan, cemuh kan, cakap benda yang sama kan. Ngaji mukhalafah, mukhafafah. Ada orang lagu tu. Ba rokok, ba takbir, ba tu tak nak cemuh dengar, bukan kerana cemuh. Masalah duk sebut hari-hari pun tak ketipu ni. Ni angkat takbir ni. Berapa orang angkat macam-macam, tak salah tapi nampak tak mengaji. Ada sentuh 5 apa dah? Allah. Lagi tak sentuh macam ni. Oh ni 5 Allah. Ai tak pelik, tak nak pelik dah. Kita yang pelik. Allah tarik tengok mana tengok. Kalau tak tengok. Oh tak jenuh. Dia bukan tak telinga. Dia keratan betul dengan dada. Satu. Yang kedua parah ni. Sama. Cukup lah. Ambil salah satu tak apa. Saya dua pendapat pertama kata sama dengan bau. Yang kedua kata sama dengan tengok ni kadang ni tekak ni memadai dah. Nah, saya sebut apa tuan-tuan? Kerana hatu pun kita bunyi dah. Tentang bunyi dah. Sikit lagi tuan-tuan, tak mau dia. Nak sebut kata kalau hatu pun menelong habis ni takbir ni. Takbir ni berapa orang kadang-kadang ya takbir untuk ihram tak apa ramai orang angkat. Tapi waktu rokok macam-macam, ada hak angkat. Samiallahu liman hamidah, ada hak angkat, ada hak angkat. Nak turun ada pula hak angkat, satu rajin lebih, satu dia rajin lebih. Nak sujud pun angkat juga, satu lagi rajin. Kalau kerja tu kau naik pangkat semua rajin. Jadi tak mana patut angkat. Hak tu pun tak tahu puncak ni. Tapi sombong. Majlis ilmu tak nampak langsung. Senang saja tuan-tuan, senang masuk bab fiqh pula. Lah 4 lempak yang angkat. 4 lempak yang angkat. Yang pertama takbiratul ihram. Ni angkat. Allahu akbar. Yang kedua ketika menghadap rukuk. Allahu akbar, angkat. Allahu akbar, nak rukuk. Yang ketiga Sami'allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. 3. 4 tak mana? 4 hanya ada kepada solat maghrib, isyak, zuhur, asar. Subuh tak ada. Pasal mana? Ketika mana selepas tahiyat akhir nak pergi rakaat ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Cukup 4 settle. Itulah sunnah. Ada orang sallallahu liman hamidah tak angkat. Rokok tak angkat. Bangun pun tak angkat. Apa tak angkat hal gitu pun dah. Tak salah tapi nampak tak mengaji dan sayanglah pasal itu adalah sunnah dan dapat pahala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan baca mudah bunyi insya-Allah. Bulan depan kita jumpa pula, kita baca baliklah hadis yang keempat ini, iaitu larangan meninggalkan jihad. Yang baik daripada Allah, yang kurang cantik itu kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.